Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini. Cuma malam ni kita tukar timing sikit. Biasanya selepas maghrib, tapi malam ni kita ubah sikit selepas isyak, bagi meraihkan mereka-mereka yang berpuasa sunat. Takut dia makan makan banyak tadi kan, lambat pula nanti kan. Jadi kita kita sambung pada malam ini insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton pada malam ini. Mudah-mudahan hari-hari yang sedang kita lalui ini akan terus mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya nak berkongsikan sedikit dalam tempoh ruang masa yang ada, mungkin 30 minit, mungkin 45 minit, mungkin sejam, bergantung pada situasi dan keadaan, insya-Allah. Jadi malam ni insya-Allah saya cuba untuk kita back to basic, kita balik kepada basic. InsyaAllah malam ni kita nak hurai-hurai sikit tentang suratul Fatihah, surah Al-Fatihah yang biasa kita baca setiap hari, tidak boleh tidak minimal 17 kali dalam setiap solat fardu yang kita buat subuh sampai isyak, insya-Allah. Jadi malam ni kita nak tengok yang saya percaya semua muslimin muslimat sudah pun mungkin faham ayat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin. Cuma malam ni kita nak perhaluskan sikit
kita nak tengok lagi huraian-huraiannya, kefahamannya. Manalah tahu sedikit sebanyak ada kefahaman-kefahaman yang boleh kita pertingkatkan lagi pada malam ini, insya-Allah. Sebab ilmu ni dia sentiasa berkembang biak, dia sentiasa subur. Jadi jangan kita matikan ilmu itu. Ibarat kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, ilmu itu ibarat air yang mengalir. Dia sentiasa bergerak, dia sentiasa berjalan, berlari. Maknanya mesti dikembang luaskan. Walaupun tajuk malam ni ringan sedikit tentang huraian-huraian ataupun tafsiran-tafsiran dalam surah Al-Fatihah itu, tapi pada saya benda ni sangat penting supaya apa yang kita buat biar kita faham, biar kita reti, dan biar kita tahu, supaya ke depan ni orang kata lebih cantik lagi lah, insya-Allah. Ya. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton. Terima kasih juga Kekanda Salahuddin Nasir yang menyinggah sekejap pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah. Baik, ayat yang pertama dalam suratul Fatihah adalah perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di sana ada perbahasan oleh para alim ulama sama ada Fatihah ini masuk atau tidak dalam ayat pertama surah Fatihah, tapi kalau kita tengok dalam mazhab kita dikira sebagai ayat yang pertama. Jadi perkataan ayat pertama ini disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah maknanya dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Lafaz ini disebut dalam kitab dengan sebutan ucapan basmalah. Dalam kitab biasa disebut, disunatkan bila kita nak buat sesuatu benda yang baik, Nabi ajar kita ucapkan basmalah. Apa saja benda baik yang kita nak buat, kita mulai dengan basmalah. Basmalah ni singkatan kepada ataupun memberi maksud istilahnya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil basmalah. Tapi orang Melayu dia canggih sikit, dia bismillah aje. Dah baca bismillah, dah baca bismillah. Sepatutnya dah baca basmalah. Sepatutnya tak, tapi tak apalah. Yang penting kita faham, selesailah masalah kan. Yang penting faham. Jadi itu lafaz bismillah ataupun basmalah. Bila kita sebut isti'azah, isti'azah maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dipanggil isti'azah. Lafaz isti'azah. Ini dia punya pengenalan lah, biar kita faham dulu. Baik, bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, tadi saya ada sebut tentang hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata setiap perbuatan baik yang kamu nak buat, maka mulai dengan basmalah ataupun sebutlah nama Allah, lafaz bismillah ataupun Bismillahirrahmanirrahim, maka di sana ada keberkatan padanya. Ingat, benda very simple, sangat mudah, tapi kadang-kadang sebab kita ambil mudah menyebabkan kita tak buat. Benda very simple. Nabi kata setiap benda baik yang kita nak buat, kita bismillah dulu. Nak makan baca bismillah, nak
apalah benda-benda baik. Kita nak keluar rumah, bismillah. Nak start enjin kereta, bismillah. Nak masuk gear, bismillah. Tapi sekarang kereta tak boleh berjalan sangat dah, kan? PKP ni. Jadi apa saja bismillah. Dua-dua boleh. Maksud dua-dua tu kejap lagi saya sebut. Apa saja benda baik, bismillahirrahmanirrahim. Contoh, nak minum air tak? Contoh. Ni contoh ni air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Apa juga bismillah. Baik, sahabat sekalian, mungkin timbul pertanyaan, timbul ialah kefahaman di kalangan kita. Mungkin orang tanya, ustaz, kita nak baca bismillah ni penuh ke bismillahirrahmanirrahim saja, ataupun bismillah saja pun boleh? Mana satu, ustaz? Jadi jawapan dia dua-dua boleh. Yang terbaiknya penuh lah, penuh. Yang Allah cerita dalam Quran, innahu min Sulaiman, sesungguhnya ia datang daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Iaitulah surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, kerajaan Sabak pada masa itu. Kerajaan Sabak ni bukan Sabak bernam, Sabak ni di Yaman. Jadi dalam surat tu dia ada tulis, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Full. Nabi Sulaiman tulis penuh, bismillahirrahmanirrahim. So apa juga kita nak buat dalam hidup, nak benda tu kita nak ada barakah, ada keberkatan, ada kebaikan, ada dia punya link dengan Allah dari sudut pahala, keberkatan dan seumpamanya, maka boleh baca penuh bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalilnya tadi saya dah sebut yang surat Nabi Sulaiman. Okey, sekarang ni ustaz, saya nak baca pendek, bismillah saja. Bismillah saja tak? Kita baca pendek saja. Boleh tak? Boleh. Kita nak minum, bismillah. Bismillah saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tak ada bunyi. Tak ada baca langsung. Bismillah saja. Nak start enjin, bismillah. Nak isi minyak kereta, bismillah. Nak pakai kasut, bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim tak ada. Tak ada sebut tak? Kalau sebut lagi cantik. Kita sebut bismillah saja. Boleh. Ulama kata boleh. Dalilnya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu tempat bernama Taif. Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, Taif ni kita tahu kawasan tanah tinggi lah, pergunungan, macam Cameron Highland lah. Dia kawasan dia sejuk. Kalau musim sejuk tu buah-buahan dia banyak lah, seronok. Saya pernah pergi sekali lah, masa zaman-zaman umrah haji dulu. Jadi tuan-tuan sahabat sekalian, ketika Nabi pergi ke Taif, Nabi berdakwah bersama anak angkatnya. Nabi pergi berdua kan. Nabi pergi dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Dan bila sampai di Taif, Nabi menyangkakan orang-orang Taif yang tinggal di kawasan sejuk, Nabi jangka ialah hati dia sejuk lah untuk terima Islam. Rupa-rupanya lagi teruk daripada orang Mekah itu sendiri. 10 hari Nabi berada di sana, Nabi dibaling batu, Nabi dimaki hamun, Nabi dicerca, Nabi dibuat segala-gala yang tak elok. Mereka mengupah kanak-kanak dan orang-orang gila untuk melemparkan kata-kata kesat, melemparkan batu dan sebagainya, sehingga kita tahu berdarah kepala Nabi, jubah Nabi yang putih bertukar menjadi merah,
akibat darah yang berhamburan daripada jasad baginda yang mulia. 10 hari Nabi ke sana, turun-turun, tak ada siapa pun yang menganut Islam, tak ada seorang pun yang masuk Islam. Kalau kira fras tu memang, yalah, kalau kita pun memang fras lah. Tapi bila Nabi turun, datang seorang malaikat penjaga gunung yang kita tahu ceritanya. Dia offer pada Nabi, wahai Muhammad, nak tak kalau segala gunung di Mekah ni, nak tak kalau aku angkat penduduk Taif. Taif tu aku angkat macam ni, keruk daripada bawah, lepas tu angkat, lepas tu pusing 180 darjah ke bawah, lepas tu hempuk, bagi lepeh puak-puak ni tak. Dia tanya ke Nabi, malaikat tu tanya ke Nabi, nak tak? Tapi sebab yang dia tanya tu Nabi kan, Nabi kata tak payahlah. Walaupun hari ni tak ada seorang pun memeluk Islam, Nabi kata aku yakin insya-Allah satu hari nanti akan ada penduduk Taif yang akan menganut Islam di kalangan anak cucu mereka besok, insya-Allah, kata Nabi. Malaikat tak jadi sebab Nabi tak mahu kalau soalan tu tuju pada kita, memang 14 kali angguk lah kan. Tak, dan dia tanya kita angguk siap dah, empuk bagi lunyai tu puak-puak ni kan, buat menyemak atas hukum dunia je kan. Tapi Nabi sabar lah, dakwah Nabi di situ. Baik, kemudian Nabi turun, Nabi singgah di satu ladang. Ladang tu ladang anggur milik dua beradik, nama dia Utbah bin Rabi'ah, seorang lagi Syaibah bin Rabi'ah. Seorang nama Utbah, seorang nama Syaibah. Dua beradik, dia dua beradik. Dan ladang anggur tu dia besar. Jadi masa Nabi singgah di bawah kebun anggur tu, Nabi sebenarnya menumpang teduh saja. Nabi berehat. Sebab turun daripada gunung kan, Nabi berehat di lembah di bawah. Dan dua tokek ni dia nampak ada dua kelibat. Yang kelibat tu Nabi dengan Zaid bin Harisah. Sedangkan dua tokek ni musuh Nabi yang sangat membenci Nabi, musuh Islam, puak-puak geng Abu Jahal lah. Dia kroni Abu Jahal, Abu Lahab. Nama dia Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dia nampak dua kelibat yang berehat di bawah ladang anggur dia. Tapi dia tak tahu siapa, sebab ialah mungkin ladang anggur tu luas kan. Dia tak nampak lah siapa yang betul-betulnya. Mungkin dia nampak orang saja tapi tak tahu siapa. Tapi baiknya mereka ni juga, dia panggil budak pekerja ladang dia. Budak pekerja ladang ni nama dia Adas. Dia panggil Adas, dia kata, Adas, kau ambil beberapa tangkai anggur yang sudah masak dan kau pergi di hujung ladang sana, aku nampak ada dua kelibat yang sedang berehat. Mungkin dia keletihan daripada jauh, kau pergi bagi anggur tu, cakap tuan ladang ni bagi. Pasal apa dia bagi, sahabat sekalian? Pasal dia kesian. Dia kesian lah, dia nampak tu dan dia kesian. Kalau lagi satu yang kedua, dia bagi tu sebab dia tak tahu yang itu Nabi. Kalau dia tahu itu Nabi, tobat memang tangkai anggur tak dapat. Lalu akhirnya Adas pun bawa lah beberapa, petik lah beberapa tangkai anggur, dan dia pergi jumpa Nabi dan Zaid. Adas ni juga dia tak tahu itu Nabi dan itu Zaid, memang dia tak tahulah zaman itu kan. Memang tak ada WhatsApp, Facebook semua tak ada. Jadi dia tak tahu. Dan dia pun hadiahkan. Dia kata, wahai tuan ni mungkin musafir daripada jauh. Jadi tuan ladang ni bersetuju nak hadiahkan anggur sikit. Jadi tuan ambil lah sebagai hadiah dan makanlah, berehat dan makanlah. Lalu Nabi ucapkan terima kasih pada Adas. Lalu Nabi petik 1-2 biji daripada tangkai anggur itu. Dan sebelum masuk ke mulut, Nabi baca Bismillah sahaja. Bismillah sahaja. Ar-Rahman Ar-Rahim Nabi tak sebut.
Nabi bismillah, ambil makan anggur tu. Dan bila Adas tengok, dia tanya ke Nabi. Dia kata, wahai tuan, adakah tuan ni Nabi? Lalu Nabi tanya dia balik, mana kamu tahu? Sebab tadi tuan sebut nama Allah. Dia kata sebab penduduk sini bila makan tak ada bismillah punya, terkedarah dengan pinggan-pinggan sekali. Dia tak ada bismillah. Kan? Lalu Nabi kata, ya, memang aku Nabi. Mana kamu tahu, kata Nabi, sifat itu? Adas kata, aku ada baca dalam kitab-kitab yang sebelum. Akhirnya, menurut riwayat, Adas memeluk agama Islam di bawah ladang anggur itu. Ini yang pertama yang saya nak sebut. Maknanya bismillah tu boleh dibaca dengan dua keadaan. Satu, penuh bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi bismillah saja. Okey. Baik. Tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuba kita tengok maksud bismillah tadi. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Baik. Apa makna Allah ni Tuhan yang Maha Pemurah? Maha Pemurah ni makna Allah ni dia pemurah. Dia bagi semua sekali pada semua makhluk. Dia tidak memilih. Itu makna Maha Pemurah. Dia bagi semua kekayaan dunia. Contoh tak, kita kata dunia ni. Dunia ni Allah bagi semua. Orang kaya, orang Islam pun kaya raya, orang kafir pun kaya raya. Dia bagi semua. Orang yang ikut cakap dia pun dia bagi, orang yang melawan dia pun bagi, orang Yahudi pun kaya raya, orang kafir pun yang tak sujud pada dia pun dia bagi juga nikmat dunia. Ini dia panggil Maha Pemurahnya Allah. Dia tak peduli siapa, dia bagi semua. Itu makna Ar-Rahman. Makna dari sudut dunia ni Allah tak peduli. Tak, dunia ni Allah bagi semua sekali. Engkau beriman ke, engkau lawan aku ke, engkau tak sujud pada aku ke, engkau sujud ke, Allah bagi. Sebab Allah ni dia memang macam tu. Maha Pemurahnya tidak ada batasan. Unlimited. Dia bagi semua. Yang ikut, yang melawan, yang setuju, yang tak setuju dengan dia, siapa usaha je dia bagi. Itu dunia. Itu nama dia Maha Pemurah. Dan yang kedua tadi dipanggil Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Maha Penyayang ni dia ada limit. Allah ni dia sayang pada orang Islam saja. Pada orang kafir Allah tak sayang. Ya ke macam tu Ustaz? Memang macam tu. Nabi yang sebut. Nabi sebut dalam hadis, saya pernah bacakan hadis ni dulu. Nabi kata, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala dia beri agama, dia berikan dunia ini, dia bagikan hadiah dunia ni pada orang yang dia kasih dan pada orang yang dia tidak kasih. Yakni dia bagi pada orang Islam, dan orang yang tidak dia kasih orang kafir, orang yang bukan Islam. Dunia ni semua dapat. Kekayaan, orang Islam pun kaya, orang kafir pun kaya. Kekuasaan memerintah, orang kafir pun jadi pemerintah, raja, sultan, orang Islam pun jadi raja, jadi Perdana Menteri. Ini dunia Allah bagi semua. Ini nama dia Ar-Rahman. Dan Nabi sambung di hujung hadis itu, wala yu'tid din illa liman ahab. Allah tak akan beri cahaya agama ini, hidayah Islam, petunjuk agama ke arah jalan yang lurus, illa liman ahab, kecuali kata Nabi Allah beri pada orang yang dia sayang saja. Jadi makna bila kita hari ni jadi orang Islam, bermakna kita dalam lingkungan manusia-manusia yang mudah-mudahan insya-Allah akan dikasihi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang tu kita kena faham kan. Bila kita dapat cahaya agama hari ni, Allahu Akbar tuan-tuan, ini benda yang sangat besar nikmat dia, dan kita kena bersyukur, kita kena benar-benar menghargai, supaya apa yang kita buat hari ni dia tidak akan tersasar dengan begitu saja. Baik, habis. Itu ringkasan ayat yang pertama daripada suratul Fatihah yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji-pujian. Lillah, hanya untuk Allah. Rabbil Alamin. Rabb adalah penguasa atau Tuhan. Alamin, seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Jadi cuba kita perhati ayat ni. Bila Allah sebut nama dia, lepas tu Allah letak ayat kedua tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nak ajar manusia dalam apa situasi, dalam apa keadaan sekalipun, memuji-muji Allah ni jangan kita tinggalkan. Pujian hanya layak diberi kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dengan manusia ni, ialah kadang-kadang kita puji juga kan, sikit-sikit, tapi hakikat pujian yang sebenar mesti diserah pada dia, sebab dia yang paling layak dipuji. Sebab itu kaedah agama ajar kita lafaz Alhamdulillah sebagai salah satu kaedah kita memuji Allah, jangan ditinggalkan. Lafaz Alhamdulillah salah satu simbol orang yang bersyukur. Kita ni kena belajar jadi hamba Allah yang mensyukuri, orang yang bersyukur, orang yang berterima kasih, orang yang pandai menghargai. Sebab itu tadi saya sebut, apa juga benda baik kita nak buat, kita mula dengan bismillah. Dan apa juga urusan kerja kita yang berjaya kita selesaikan, maka jangan lupa sebut Alhamdulillah. Ibarat macam terima kasih ya Allah, macam tu. Alhamdulillah tu sebagai simbol kesyukuran. Baik, itu kita bangkit tidur, doa tidur tu paling tidak kita sebut Alhamdulillah. Aku dah jaga balik, aku hidup lagi pagi ni, Allah bagi lagi nyawa, syukur. Tak, berapa ramai orang tidur mati, tak bangkit-bangkit dah, terus meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tuan-tuan, makna Islam ajar setiap benda baik yang kita buat, apa pekerjaan yang telah kita selesaikan, Alhamdulillah. Lepas makan, Alhamdulillah. Lebih kuliah, habis kuliah, Alhamdulillah. Kan, boleh makan, Alhamdulillah. Boleh menyawa lagi, Alhamdulillah. Boleh tengok dunia lagi, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak sungguh nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan yang kita memuji-muji itu sebenarnya adalah Rabbil Alamin. Dia tu Tuhan seluruh alam. Ini bukan cerita main-main. Ini Tuhan seluruh alam, kesemuanya. Pujian hanya diserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah para sahabat sahabiah sekalian, tugas kita meletakkan diri menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang reti berterima kasih, yang tahu menghargai segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi sahabat sekalian, sebagai kesimpulan akhir, malam ni kita pendek sikit,
Saya hurai 2 ayat dulu, nanti insya-Allah ada rezeki malam besok lepas maghrib kita sambung lagi. So, kesimpulan akhir, yang pertama sekali, apa juga benda baik yang kita nak buat, kita pastikan dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, apa juga bila selesai urusan, kita dapat nikmat, boleh hidup lagi, masih sihat, tak ada kena jangkitan COVID-19 apa semua, syukur pada Allah, lafazkanlah Alhamdulillah. Kan? Sebab apa pun dia juga, manusia tak ada apa-apa, virus tak ada apa-apa kuasa. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Itu kita kena ingatlah. Jadi sebab itu apa pun kita, itu 2 kesimpulan akhir untuk malam ni. Dalam tazkirah ringkas kita, insya-Allah ayat nombor 3 Ar-Rahmanir-Rahim, itu kita dah hurai lah, saya dah hurai dah tadi. Kita sambung ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Kita akan sambung. Sambungannya insya-Allah esok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang sudi menonton live Facebook pada malam ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton, Faridah Yusof, Rokiah Makno, Sulastri. Ni daripada mana? Indonesia ke? Hadli Syam ni yang selalulah. Fepak Bandar Seri Botani, jelas berbenar. Orang Perak, Botani, Perak. Tariq Yusof, Langkapi Sejahtera, Manjung. Ni pun tiap-tiap malam juga ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Sekali lagi terima kasih. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa malam besok selepas maghrib sekitar jam 8 macam tu. Saya akan sambung ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.